Bismillah. InsyaAllah hari ini kita akan cerita tentang modernism. Apa yang dimaksudkan dengan modernism dan apa pengaruh modernism ni kepada Islam. Jadi yang pertamanya dalam modernism yang kita sebut ni adalah ambil daripada perkataan bahasa Inggeris ataupun kita terjemahkan dengan kemodenan. Asal perkataan dia modern character. Iaitu watak moden ataupun pemikiran moden. Jadi modernism ni adalah satu ideologi yang mana kita kata ada dalam semua agama. Ada pembaharuan dalam agama Yahudi, dalam Kristian, dalam Islam, dia adalah satu pembaharuan. Dalam Islam dia disebut sebagai asroniyah, pembaharuan ataupun al-hadasah. Itu antara nama-nama lain dia. Jadi macam mana boleh timbulnya gerakan ni? Jadi gerakan ni kalau dalam modernism, dia kalau dalam agama maksudnya dia percaya yang kemajuan ilmu ataupun budaya moden ni dia mewajibkan penakwilan semula terhadap ajaran-ajaran agama tradisi berdasarkan kefahaman falsafah dan juga intelektual yang popular. Jadi kalau agama sebut macam-macam sekian, jadi kata perkara yang ada dalam agama ni kena ditakwilkan semula biar bersesuaian dengan keadaan semasa. Jadi kalau keadaan semasa itu lebih baik, jadi boleh tolak bahagian agama. Jadi kita boleh nampaklah apa perbezaan dia antara kita boleh terima ke modernism ni. Jadi macam mana sejarah modernism ni boleh bermula? Jadi dia bermula pada zaman pencerahan barat ataupun Eropah ni zaman pertengahan. Selepas zaman kegelapan dia, zaman kegelapan bermula sebab mereka sangat dikuasai oleh gereja. Gereja yang menguasai pentadbiran negara, ekonomi, semua gereja. Jadi masa tu mereka nak lari daripada gereja, mereka buat gerakan pembebasan. Jadi bila dah lari daripada gereja, mereka boleh berdiri sendiri. Masa tu bermula zaman pertengahan Eropah. Dia merupakan selepas zaman kegelapan abad yang ke-18. Jadi masa tu adalah lahir slogan-slogan yang berbentuk nasionalisme, cintakan negara supaya lari daripada pemikiran kena ikut agama. Itu asal. Jadi bila timbul pula dengan Islam ni, mereka nak buat benda yang sama. Kata Islam ni seolah-olah mengongkong, Islam ni ada yang benda yang terlalu keras. Jadi mereka nak lari daripada Islam, mereka nak buat pembaharuan, mereka kena ambil pembaharuan ni tolak Islam. Itu asasnya macam mana mereka boleh masuk. Jadi secara detailnya, gerakan pembebasan agama ni bermula dalam agama Yahudi dan Kristian. Pop yang ke-10 dia telah keluarkan dua kenyataan pada tahun 1902 dan menggelarkan dia mencela pembaharuan dalam agama. Jadi start daripada itulah bermulanya modernism. Kemudian pemikiran modernism ni dari barat dia berpindah ke negara-negara umat Islam melalui penjajahan. Jadi keadaan ini terhasil kerana kelemahan pemerintahan umat Islam masa itu. Kemunduran masyarakat Islam dan juga kekuatan yang ada pada Eropah. Jadi mereka pun memandang menghebatlah benda-benda yang ada dalam Eropah ni dan diterima pakai. Jadi kemudian ciri-ciri modernism. Okey. Saya kalau tengok daripada slide tu, saya tak fokus sangatlah pada slide tu, atau awak boleh baca. Konsep intipati ajaran modernism. Pada masa kini, konsep modernism mempengaruhi pemikiran aliran serta mengubah istiadat, fahaman dan institusi lama supaya bersesuaian dengan suasana yang baru. Jadi, ciri-ciri modernism ni dia boleh tengok daripada pandangan intelektual barat dengan pandangan intelektual Islam. Jadi
nak kaitkan dengan pengajian ilmu wahyu dan sains kita ni, kenapa kita belajar tentang modernism? Modernism ni kita kira macam Mu'tazilah lah. Kalau Mu'tazilah tu dia banyak ikut akal. Kadang-kadang akal tu bila tengok dengan Al-Quran, mereka tengok akal tu lebih okey, mereka terima akal, mereka tolak Al-Quran. Jadi modernism ni pembaharuan, bila tengok benda baru tu, Al-Quran yang lama ni kena ditengok dengan kemodenan. Kalau pembaharuan tu lebih baik, mereka akan tolak. Jadi itu kaitan dia. Jadi apa yang pembaharuan yang mereka buat yang menyebabkan mereka tolak Al-Quran Sunnah ni? Jadi yang pertama, kecenderungan untuk menyekat kandungan yang khusus dan terperinci daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ni dia ada cara-cara pengambilan hukum dia semua lah. Jadi yang pertama sekali dia kata, hadkan Al-Quran dan Sunnah kepada yang sahih sahaja. Kalau kita belajar ilmu wahyu itu, Al-Quran dia, kalau Sunnah Nabi SAW dia ada sahih, yang dhaif, yang hasan. Sahih ni yang kuat lah. Hasan tu yang sederhana. Kemudian yang last sekali yang dhaif, yang lemah. Jadi mereka tolak yang dhaif, mereka tolak yang hasan, ambil yang sahih saja. Kita tak. Kita ni dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah kita ni, kita terima belaka. Antara ada sahih, yang dhaif, semua kita terima. Tak kata kalau kita ambil yang sahih, yang dhaif kita tolak, tak. Sahih mungkin dia cerita pasal benda lain, dhaif mungkin dia cerita pasal benda lain. Cuma untuk hukum lah, hukum tak boleh guna hadis dhaif. Hukum nak dalil hukum dia kena melalui hadis yang sahih. Cuma untuk tambahkan amalan, nak kelebihan beramal, kita boleh guna hadis dhaif. Yang kedua, dia menghadkan as-sunnah iaitu hadis ni dengan yang mutawatir sahaja. Mutawatir ni yang betul-betul kuat lah. Al-Quran tu mutawatir memang daripada Allah Ta'ala. Makna pun mutawatir semula. Jadi hadis ada yang tahap dia mutawatir. Disampaikan oleh ramai perawi-perawi yang kuat semua dah. Jadi mereka tolak yang lain, hanya yang mutawatir sahaja. Yang ahad mereka tolak. Ahad tu melalui satu orang hadis perawi je. Contoh daripada zaman Nabi SAW, ada seorang je perawi. Jadi hadis tu kuat tapi melalui seorang je. Jadi mereka tak terima. Dia mesti melalui ramai orang sahabat yang menceritakan. Tu mutawatir. Jadi contoh dia macam Muhammad Abduh lah. Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Yang seterusnya, ada yang ambil Al-Quran sahaja sebagai sumber, hadis dia tolak. Sebab Al-Quran yang confirm betul lah. Hadis mungkin ada penyelewengan semua. Kita pun tak terima itu. Ada golongan anti hadis. Dia tolak hadis, dia terima Al-Quran saja. Kemudian ada satu lagi, dia ambil Al-Quran saja. Lepas tu ambil fasa Makki sahaja. Fasa Makki ni adalah Al-Quran yang diturunkan pada peringkat awal yang turun di Mekah. Bukannya yang turun bukan Mekah sajalah, Mekah ke Habsyah ke, yang sebelum daripada hijrah. Mereka tak terima yang selepas daripada hijrah. Apa kesan dia sebenarnya kalau terima gitu? Sedaplah kalau kata terima yang Mekah saja. Mekah ni cerita pasal ketuhanan, tentang ibadat, tentang apa ni? Tentang akidah. Yang pasal ibadat macam puasa, solat, zakat, haji, semua betul-betul bab ibadat, bab hukum hakam ni, jual beli semua ni, semuanya duduk di Madinah. Mereka nak ambil jalan mudah, kata yang Mekah saja yang cerita pasal hari kiamat, tentang ketuhanan saja. Jadi dia akan jadi macam agama kita ni, macam agama Yahudi ataupun agama Kristian yang tak ada syariat. Maksudnya yang cerita pasal cara nak mendirikan negara, cara nak membentuk keluarga. Jadi tak ada benda tu. Dia hanya sekadar untuk perhambaan kepada Allah Ta'ala saja. Mereka nak gitu. Jadi lain dari ciri-ciri modernism adalah tafsiran semula yang radikal, yang teruklah pada Al-Quran. Al-Quran kalau dia cerita tentang hadis tentang poligami ke nikah empat kan, mereka akan tafsirkan, mereka tak setuju. Yang kahwin empat semua ni kata mungkin situasi dulu lain, situasi sekarang lain, jadi haram. Mereka tolak
tolak tafsiran-tafsiran ulama dulu supaya dia realistik dengan pandangan hak ada masa sekarang. Hudud ke, jihad ke, hubungan dengan orang non muslim ke, mereka ubah. Dan yang ketiga adalah mereka ni bersikap apologetic. Apologetic ni kan dia kata macam ni lah, kita hubungkan tradisi Islam dengan idea barat dan yang kata hak barat ni sebenarnya adalah berasal daripada Islam. Jadi mereka cuba nak serapkan bahawa yang hak lama-lama dulu yang modernism ke liberalism semua tu semuanya daripada Islam. Mereka cuba nak gambarkan gitu. Jadi tak. Jadi kita kata modernism Islam bukan gitu. Itu adalah modernism yang silap. Kalau pandangan ulama moden, ulama Islam macam Dr. Yusof Qaradawi, dia bahagikan modernism ni kepada dua. Satu, tahdis al-Islam. Maksudnya memperbaharui Islam. Yang kedua, aslamatul hadasah. Apa ni? Ketamadunan Islam, lebih kurang gitulah. Jadi yang pembaharuan dalam Islam ni kata bukan. Kita bukan nak buat pembaharuan dalam Islam. Cuma kita nak apa ni? Memperbarui ketamadunan. Maksudnya hak Islam tu ada dah. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam ketamadunan tanpa kita buang prinsip-prinsip asas dalam Islam. Asas dalam Islam contohnya bab jual beli, haram riba. Bila ke moden, bank-bank sekarang ni guna riba, kita nak ambil nak buat islamisasikan bank, kita tak kata riba tu dah jadi halal. Dia dibolehkan sebab untuk memudahkan umat Islam semua. Kita tak kata gitu. Kita benda-benda yang teguh, yang tetap dalam Islam, bab akidah Tuhan satu, bab ibadat semuanya akhlak ke, jadi kita tetap dengan benda yang Islam kita, yang lain cuma kita masukkan bila dia bersesuaian. Okey. Ada seorang profesor namanya Dr. Abdul Aziz Mukhtar. Dia kata antara ciri-ciri modernis yang betul lah, yang baik adalah bersepakat mereka mendahului nas-nas syarak di atas akal. Kalau ada bertentangan di antara nas-nas syarak dengan kehendak akal, kata nas-nas syarak ni kena mendahului akal. Kemudian apa yang ada dalam kemodenan barat tu, dia kena tengok juga daripada hukum-hukum syarak dia. Okay. Kemudian membuka pintu ijtihad. Jadi dulu bila sampai satu zaman, kita ada kan Imam Bukhari, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mereka ada buat ijtihad, mereka ada menjadi mujtahid. Jadi bila zaman dah berlalu, kita tutup pintu ijtihad tu, kita tak boleh ada pandangan-pandangan baru yang bertentangan. Jadi golongan modernis ni dia rasa pembaharuan tu kita kena buka balik pintu ijtihad tu, kita boleh berikan tafsiran-tafsiran yang baru terhadap hukum-hukum yang ada sekarang ni. Jadi itu yang dikehendaki oleh mereka. Jadi kita kata kita tak buka pintu ijtihad secara mutlak, tapi kita tengok yang boleh tengok kadar yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Kemudian mereka ni adalah bersifat umumiyat. Generalisasi. Buat satu benda, mereka akan pukul rata je. Kalau satu hukum, mereka akan terima sekaligus je. Mereka tak ada perincian dalam setiap perkara yang kecil. Jadi kita tak. Jadi okey. Jadi last sekali, langkah-langkah untuk kita taklah tergolong dalam golongan modernis yang cuba nak bertentangan dengan Islam. Yang pertama, kita siapkan diri dengan kefahaman ilmu agama. Yang kedua, kita sentiasa waspada dan menyebarkan keburukan ancaman pemikiran ni termasuklah melalui media sosial. Yang ketiga, berdampingan dengan orang-orang yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang benar. Jadi secara mudahlah kesimpulan kita kata hari ini, kemodenan ataupun modernisasi dalam Islam ni diterima.
kita ada kemodernisasi kemodenan kita. Cuma dia mestilah berlatarkan Al-Quran, dia tidak boleh mendahului pada Al-Quran. Tu yang satu. Yang kedua, jika kita dah faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, macam mana keadaan dia, terima dak akal, maksudnya boleh tak bertentangan dengan akal semuanya. Jadi kita dah dapat mengatasi dah ancaman-ancaman ajaran yang sesat yang zaman dahulu, macam Mu'tazilah, Khawarij, Syiah semua, dan ancaman moden apa sekalipun yang datang, modernism ke liberalism, secularism, kita dah dapat faham konsep yang lama, yang akan datang timbul macam mana pun kita boleh atasi. Jadi saya rasa itu je sikit sebanyak yang boleh kongsi pada kali ini tentang modernism. Jadi saya haraplah semua yang ada sini ni paling kurang kalau orang tanya apa tu modernism, boleh terima tak modernism